Okey, neutron tadi adalah 12. Mana kita dapat? Tadi daripada sini. So, kat sini, dekat ni, kita boleh dapat tadi adalah nombor elektron. Okey, kita dapat tadi. Okey, sekejap saya conteng kat atas. Okey, tadi kita dapat adalah nombor elektron 11. Nombor proton kita dapat 11. Sebab apa? Proton dengan elektron nombor dia sama. Dan satu lagi nombor neutron. Neutron tadi macam ni kita dapat. Nombor nukleon ni tadi tolak dengan 11, kita dapatlah 12. So kita dapat 3 benda ni Dapat daripada mana? Dapat daripada jadual berkala. Okey. So lepas tu, okey, kenapa kena buat jadual macam ni? Sebab kena buat jadual macam ni supaya kita tahu charge positif 1 ni macam mana kita dapat. Okey? Charge positif 1 kita dapat macam mana? Okey, sebelum nak tahu charge ni, okey, awak kena tahu. Okey, natrium tu, natrium tu dia punya kedudukan, okey, bila dalam orbit. Lukisan dia macam ni dekat dalam buku teks. Sekejap. Dalam modul ada tak? Sebab rasa macam modul ada. Sekejap sebab ini ada yang pelajar yang tak ada modul. So saya terpaksa dah tunjuk dulu yang tak ada juga. Tak ada. Okey, so sekarang ni, okey, awak kena ingat lah, sebab ni saya terpaksa ajar macam saya bagi tahu tadi, memang dia tak lengkap kat buku teks, kat buku modul tak lengkap. So saya kena mengajar. Okey, so Na ni, okey, ini adalah nukleus. Okey, tadi saya kata dia ada orbit kan. So orbit tu, okey, orbit yang pertama, okey, orbit yang pertama boleh duduk berapa banyak elektron? Orbit yang pertama orbit pertama, ini kan yang tanda pangkah saya buat ni adalah elektron. Kalau tak nak pangkah pun boleh, nak buat huruf E pun boleh. Okey, contoh saya nak letak huruf E pun boleh. Okey, cikgu ajar tadi E. Okey, saya buat E lah. Okey, E pertama, E kedua. Okey, orbit yang pertama. Okey, orbit yang pertama hanya boleh 2 sahaja. Tak boleh lebih. 2 sahaja. Okey, lepas tu dia ada orbit lagi. Kalau awak tengok kat buku teks ni kan dia ada banyak kan. Dia ada berpusing-pusing kan. Tapi ini adalah gambar 3D. Okey, ni adalah gambar 3D. Kita tukarkan dia jadi 2D. Ni adalah gambar 2D. 2 dimensi. 2 dimensi dia jadi macam ni. 3 dimensi ni. Okey, so sekarang ni. Okey, untuk orbit pertama boleh 2 elektron. Kenapa elektron je boleh duduk kat orbit? Ya. Tadi kan kita dah belajar 3, proton, elektron, neutron. So ada 3 je. Tadi kan atom Dalton tadi kata zarah kecil ada 3, iaitu proton, elektron, neutron. So ada 3. So ada 3 lah tadi. Betul lah 3. Tapi sekarang ni proton dengan neutron, dia tak duduk kat orbit, dia duduk kat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni kita panggil nukleus. Okay, so yang kat luar ni hanyalah elektron sahaja. Okay, elektron ada dia punya syarat. Okey, untuk orbit pertama mesti ada 2 sahaja elektron, tak boleh lebih. Okey, untuk orbit yang kedua, dia boleh ada 8, maksimum elektron boleh ada, boleh ada 8. Lebih 8 tak boleh. Lebih 8 apa jadi? Dia kena bagi ke orbit seterusnya. Okey, orbit 8 tu maknanya macam mana? Elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat, elektron kelima, tak cukup. Elektron kelima, elektron keenam, elektron ketujuh, elektron ke-8. So, dia ada 8. Okey. Dan contohlah, tak cukup lagi. Okey, contohlah. Ni tadi kan? Contoh takut tak faham. Apa benda yang cikgu cakap ni? Cikgu, saya satu benda pun saya tak faham. Okey, contoh. Elektron kat sini berapa? 11 kan? Okey, 11. So, sekarang ni. 1, 2. Tak cukup lagi. Dia nak sampai 11. Kita baru ada 2. Sedangkan dia nak 11. So, apa kena buat? Okey. So, 2. Sekejap saya padam balik lah. Tadi saya kata syarat dia mesti ada 8. Ingat orbit, maksimum orbit, satu orbit tu mesti ada 8 elektron sahaja. Yang pertama ni je 2. Yang pertama ni dia special case. Dia mesti 2 je. Dia tak boleh lebih. So tadi 1, 2. Kita nak berapa? Kita nak 11 kan? 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dah cukup 10. Tak cukup juga lagi. Sebab kita nak 11 ni. Ni dekat sini kan. Dekat sini. Kita dah state. Kat situ mesti 11. So, kita kena ikutlah. Kalau dia nak 11, kita kena letak 11. Okey. Sekejap. Saya terlupa nak ambil pen warna lah. Baru keluarkan pen warna. Okey. So, sekarang ni. Okey. Tak cukup lagi. Apa kita kena buat? Kita kena lukis lagi orbit. Okey. Kena tambah lagi orbit. Okey. Tambah lagi orbit. So, kali ni orbit tambah. Sama juga. Syarat dia masih sama. 8 elektron maksimum. Okey. 8 elektron maksimum. Kecuali orbit yang pertama sahaja 2. Okey. Ingat So, sekarang ni tadi dia dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Kita nak 11. 11. Situ. Okey. So, itulah maksud daripada yang 11 ni. Okey, ni apa benda pula? Apa maksud sini pula? Okey, apa maksud yang sini pula? Apa maksud sini? Dua benda ni kan? Okey, apa maksud dia? Okey, maksud dia adalah... Sekejap, saya terlupa pula. Sekejap, kena pandang balik. Cikgunya tak lukis betul-betul. Okey. Okey, so sekarang ni tadi saya kata... Okey, tadi saya kata elektron dia ada 11 kan? Okay, so elektron saya pakai pen warna merah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so tadi 11. Okay, so sekarang ni kita nak letak proton, neutron. So proton, neutron ni dia tak ada dekat orbit. Dia ada di tengah-tengah ni. So, proton. Okay, proton kita simbolkan dia ataupun kita lukiskan dia dengan tanda plus. So, dia nak berapa? Dia nak 11. So, lukislah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebab dia nak macam ni. Dia nak 11. Okey, lepas tu neutron. Neutron dia nak 12. Neutron tak ada charge. So, tak payah tulis tanda tambah. Tak payah tulis tanda tolak. Buat je 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia jadilah macam tu. Okey? So, dia terhasil lah macam kat buku, dekat buku teks ni. Warna merah, warna biru. Dia letak warna merah biru. Saya tak. Saya letak warna biru dengan pensel. Okay. Kenapa saya buat macam ni? Supaya awak boleh kira. Yang ni boleh kira. Boleh kira 4. 4 adalah, proton dia ada 4. Neutron dia ada 3. Okay. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tolong feedback. Boleh ke tak boleh? Feedback. Tolong feedback. Okay, so sekarang ni. Okay, so sekarang ni kita tengok kat buku teks tu. Okay. Tadi saya kata, satu elektron tu hanya boleh ada 8 sahaja. Betul tak? So, 8 sahaja. Okay, so sekarang ni kita tengok. Okay. So, 12 kosong. Kenapa kosong? Sebab neutron tak ada charge. Ingat neutron tadi tak ada charge. Okay, proton 11. So, positif 11. Elektron ada 11. So, negatif 11. So, charge dia balance. Proton dengan elektron tu sama. Proton dengan elektron sama. So, dia kosong lah. Dia tak ada charge lah. Okay, bila tak ada charge, atom tu tak berfungsi. Okay, atom tak berfungsi. Maknanya kalau dia jadi atom, dia tak berfungsi. Dia kena jadi ion baru berfungsi. Okay, apa contoh terdekat dia? Tu air.
air bateri kereta. Air bateri kereta tu dia bukannya atom tau. Dia adalah ion. Okay, dia adalah ion. Bila dia jadi ion, baru dia boleh berfungsi. Kalau dia adalah atom, tak boleh berfungsi. Okay? So, sekarang ni. Okay, sekarang ni. Dia kena buang ataupun terima elektron. Kenapa elektron je? Kalau awak tengok kat sini kan, nampak tak elektron? Kenapa elektron je yang dia kena terima, kena buang? Sebab elektron sahaja yang boleh bergerak, boleh pindah-pindah. Proton, neutron tak boleh pindah-pindah. Dia fix satu tempat. Dia duduk kat tengah-tengah ni. Jadi dia tak boleh berpindah-pindah. Okey, elektron sahaja boleh terima ataupun boleh buang. Okey, so sekarang ni dia sekarang ni tak berguna tau. Sebab apa tak berguna? Sebab dia tak ada cas. Kita kena buat dia supaya ada cas supaya dia boleh berfungsi. Okey, so sekarang ni. Okey, apa kita kena buat? Kita kena buang satu elektron. Okey, kita kena buang satu elektron. So, buang satu elektron tadi. Okey, neutron jadi kosong. Proton jadi positif satu. Elektron jadi, kalau kita kata buang satu, makna tadi ada 11 kan? Kita buang satu, makna kita nak jadi 10 lah. Dia jadilah negatif 10. Okey? Bila dia jadi negatif 10, okey. So, sekarang ni, ni yang penting ni yang penting awak kena tahu kiraan maths. 11 tolak 10. 11 tolak 10, jawapannya adalah 1. So, dia jadilah positif 1. Okey. So, positif 1 ni. Okey, positif 1 ni apa dia? Dekat sini lah. So, positif 1. Na ni. Na tadi tu. Na asalnya dia tak ada tanda tambah atau tolak. Asalnya dia tak ada tau. Tapi sekarang ni kita jadikan dia ada tanda tambah atau tolak sebab kita nak jadi dia berfungsi. Kalau dia atom tak berfungsi, dia tak boleh buat apa-apa pun. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia kena jadi ion baru boleh berfungsi. Okay? So sekarang ni, apa maksud kat sini? Apa maksud positif 1? Positif 1 ni maknanya Na sekarang ni dia dah ada positif 1. Positif 1 tak payah tulis 1 pun tak ada masalah. Tulis positif. Okey, boleh faham tak cerita pasal cation ion ni? Boleh tak? Boleh. Okey. Yang lain, yang 3 USM, tolong feedback. Saya risau awak tak boleh faham ni. Sebab tahun depan, awak ambil sains tulen. Nanti awak takkan faham tajuk ni. Awak tak boleh proceed. Nanti saya cakap tu terang awak. 3 USM. Boleh faham ke tak boleh faham ni? 3 USM. Boleh, cikgu. Okey, boleh 3 USM. Okey, so kita pergi tengok yang seterusnya, yang terakhir. Okey, yang terakhir ni adalah anion. So, anion. So, anion ni adalah atom yang menerima elektron. Oh, sorry, saya terlupa pula tadi nak mention. Okey, cation ni maknanya atom yang menderma elektron. Dia derma elektron. Dia derma, dia bagi ke orang elektron, bermaksud dia adalah cation. Okey? Dia derma. Okey, yang terima elektron. Yang terima tu maknanya dia terima elektron lah. Orang lain ada elektron, dia terima. Okey, dia jadi anion. Okey, dia jadi anion. So, saya terus tengok buku teks. Buku teks ada 2 page je, tapi pemahaman dia memang agak mendalam sikit lah sebenarnya. Okey, so sekarang ni kita tengok Okey, sama macam tadi. Okey, kat mana kita dapat Cl ni? Okey, kita tengok balik kat buku teks tadi. Muka surat mana? Ni Cl, carilah kat buku teks. Okey, Cl ni Cl. Okey, ni Cl. Ni Cl. Tengok kat buku teks, muka surat 121 tadi. Sama macam tadi. Okey, Cl tadi adalah 1735. 1735. Okey, 1735. Okey. Tak ada kertas conteng dah. Sekejap, saya ambil kertas conteng lagi. Okey, so sekarang ni tadi kita dapat daripada jadual berkala adalah Cl ni Cl 1735.
saya dapat daripada jadual berkala. So kalau kita melukis tadi, dia akan jadi dekat sini dia ada 17. So 17 elektron. Okey, nombor proton saya tulis short form nombor proton dia ada 17. Nombor elektron dia ada 17. Nombor neutron dia ada 18. Boleh faham mana saya dapat nombor-nombor ni? Boleh faham tak? Proton saya ambil dari sini. Elektron sebab kita dah bagi tahu proton 17, elektron mesti 17. Neutron mana saya dapat 18? 35 tolak 17 dapatlah 18. Okey. So lepas tu, okey contohlah kita nak lukis tadi Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kenapa cikgu menyusahkan diri ni? Saya kena ikut dia ni Saya kena ikut dia ni Kalau dia kata 17, kita kena ikut 17. Tak bolehlah ubah nombor lain. Okey, lepas tu neutron. Neutron adalah 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tak apa, dia boleh campur. Sebab dia adalah nombor nukleon. Okey, lepas tu dia ada orbit kat luar. So orbit pertama 2. Okey. Orbit seterusnya. Okey, kita kira orbit pertama tadi adalah 2. 1, 2. Kita nak berapa elektron? 17 kan? So sekarang ni kita baru ada 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak cukup. Kita nak 17. So, lukis lagi orbit satu lagi. Okey. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, 17 kan? Okey, 17. So, sekarang ni saya nak tanya awak. Satu orbit tadi saya kata maksimum berapa elektron? Satu orbit maksimum berapa elektron? 8. Okey, 8 kan? So sekarang ni 1, 2. Okey, kita kira yang orbit pertama. Orbit pertama ni memang 2 je. Orbit kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ngam. Orbit kedua ni ngam. Orbit ketiga ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup tak? Tak cukup kan? Dia tak cukup lagi satu kat sini. So, dia boleh terima elektron daripada orang lain. Okay, dia boleh terima elektron daripada orang lain. Sebab itulah dia jadi macam kat dalam buku teks tu, perkataan dia terima elektron. Kenapa dia terima satu je? Sebab dia nak cukupkan tadi, dia kurang tadi satu je. Dia kurang satu je. So, dia kurang satu tadi. Tu yang jadi terima satu elektron. Okey, ni semua saya dapat dari mana tadi yang saya dah kira tadi kan? Saya tunjuk kat awak tadi. Okey. So, dekat sini, okey, ini masa dia atom. Atom tu tak berfungsi Dia tak berfungsi. Dia tak boleh buat apa-apa pun. Okey, atom tak boleh buat apa-apa. Bila dia jadi ion, baru dia akan berfungsi. Okey, so sekarang ni charge dia kosong. Macam mana dia dapat kosong? Sebab dia neutron. Neutron tak ada charge. Okey, proton adalah 17. Okey, elektron. Okey, tadi dia kata dia terima satu elektron daripada orang lain. Asalnya dia ada 17. Terima satu lagi elektron, dia jadilah 18. Okey, boleh tak? Boleh faham tak kat sini? Boleh? Okey, so sekarang Boleh. ni. Okey, boleh Okey, so sekarang ni
17. Okey, sekarang ni macam mana nak dapat dia punya cas? Ini tak payah tolak sebab ini memang tak ada cas. Kita tolak ni lah 17 tolak 18. Kenapa saya tolak pula? Tadi pun tolak, ni pun tolak sebab ini kebetulan dia adalah tolak. Tadi tu, okey, dia sebenarnya bukan tolak, dia sebenarnya adalah tambah. Okey. 11 tambah negatif 10. Dia dapat positif 1. Okey, sama macam ni. Sama macam yang ini. 17 tambah negatif 18. Dia dapat negatif 1. So, dia dapat negatif 1. So, bila negatif 1 ni bermaksud Cl tadi, masa atom. Okey, masa atom tadi. Okey, masa atom tadi dia adalah Cl kan? Masa atom tadi dia Cl. So, sekarang ni dia tak Cl dah. Ni atom. Ni masa atom dia Cl. Masa dia jadi ion, dia jadi Cl negatif 1. So, negatif 1 ni tak payah tulis negatif. Tak payah tulis 1. Tulis je negatif. So, ini dah betul. Okay, bila dia terima elektron, baru atom tu boleh berfungsi. Sebab dia dah jadi ion. Okay? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Penerangan daripada buku teks 2 muka surat ni sahaja. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, so sekarang ni untuk kelas 3 UTHM. Okey, untuk kelas 3 UTHM tak ada modul ni, tapi saya terpaksa tunjuk juga untuk kelas 3 USM dengan 3 UUM. Okey, jap sebab saya nak tengok saya punya nota tadi dah habis belum. Okey, ni so ini sama dengan tadi. Okey, ni sama macam tadi. Okey, bermaksud dah habis dah. Okey, so dah habis dah tajuk hari ini. Okey, saya harap awak boleh faham untuk tajuk 8.2 atom dan nukleus ni. Saya tak nafikan dia memang agak susah. Cikgu sendiri cakap susah. Okey, dia agak susah sikit lah. Okey, kita tengok modul Kita tengok modul. Okey, kita tengok modul. So, modul ni untuk kelas 3 USM, 3 UUM, sila keluarkan modul terus. Kita jawab sama-sama. Untuk 3 UUM, 3 UTHM pun boleh. Kita jawab sama-sama. Okey, muka surat 117. Okey, untuk surat 117. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, kita tengok kat sini So, tadi kita dah belajar dah ini. Okey, yang ni, yang dekat orbit ni adalah elektron. Okey, yang dekat tengah-tengah ni, okey, yang tengah-tengah ni, yang bercas positif adalah proton. Okey, dan satu lagi yang tak ada cas, yang tiada cas, tidak bercas. Tidak bercas adalah neutron. Okey, 3 USM boleh tolong soalin jawapan dekat modul. Sebab saya tak buat live worksheet. Untuk yang ni saya tak buat live worksheet. Okey, sila salin di modul. 3 UM pun salin di modul. Okey? Okey, seterusnya kita pergi tengok nombor 2. Okey, kita pergi tengok nombor 2. Okey, kita pergi tengok nombor 2 Sekejap saya sebenarnya tak suka ada jawapan. Okey, so sekarang ni kita tengok. Sebab nak bincang jawapan kan. Okey, kita tengok. Tolong feedback sebab buat pengetahuan awak. Okey, buat pengetahuan setiap orang yang feedback ni, saya tengok semula video rakaman saya ni. Okey, dan saya akan bagi markah PBD awak. Awak tak nak feedback, bukan salah saya Buat pengetahuan awak, disebabkan awak tak ada PT3, okey, awak punya proses perjalanan awak nak masuk kelas tahun depan lagi teruk. Okey, saya kata terang, awak jangan ambil remeh tau untuk feedback cikgu tu. Okey, tolong jangan ambil remeh. Sebab kalau awak ambil remeh, memang awak punya markah pun memang akan remeh lah. Mungkin TP3 je. Awak jangan salahkan saya kalau TP3. Sebab awak sendiri yang tak nak feedback saya. Tak mustahil kalau Syarif nanti boleh anjak kelas ke depan. Okay, sebab semua cikgu, dia tak nampak budak tu bersemuka. Dia hanya nampak secara online. Okay, dia tahu budak ni selalu feedback. Okay, budak ni faham. Budak ni tak feedback, budak ni tak faham. Macam itulah saya cakap. So, awak tak boleh salahkan cikgu lah selepas ni kalau markah awak agak rendah. Walaupun awak setiap hari join kelas. Awak join kelas tak pernah miss langsung.
Tapi awak tak feedback pun bila cikgu tu minta feedback pada awak. Okay, so kita tengok soalan ni. So, soalan ni adalah anion. So, anion, bukan anion. Ion positif. So, ion positif bermaksud dia adalah menderma atau menerima elektron. Tadi kita dah bagi tahu kan, dia positif cation. So, cation ni dia derma elektron. Senang cakap, cation tu orang yang murah hati. Murah hati ni kita derma. Okay? Positif tu maknanya dia baik hati. Dia derma kat orang. Okay. So, sekarang ni kita tengok. Okay, kita tengok dia ada 3 proton, 4 neutron. Okay, dia tak lukis macam saya lukis tadi. Dia tak lukis macam ni Dia tak lukis macam ni. Dia tak lukis macam ni. Okay, dia tak lukis macam ni. Dia terus buat ayat macam ni je terus. Okay, 3 proton, 4 neutron. Okay, tolong saya cari apa nama atom ni dekat jadual berkala. Sebelum tu saya nak tanya, berapa nilai nombor nukleon dia? Nombor nukleon. Tolong saya. Nombor nukleon, berapa nombor nukleon dia ni? Cepat, berapa nombor nukleon? Nukleon mana nak dapat nombor nukleon? Tadi kan saya dah bagi tahu ni nombor nukleon ni apa? Nombor nukleon adalah proton tambah neutron. So berapa jawapan nombor nukleon? 3. 7. Siapa feedback tadi tu Siapa feedback? Syafiah Betul? Betul Syafiah? Okay, so dia 7 tadi kita boleh tengok dekat jadual berkala tadi. Okay, jadual berkala kita tengok balik buku teks. Okay, tengok kat jadual berkala, buku teks, muka surat 121 tadi. 7. Cari 7. Alamak, saya punya jadual berkala tak nampak dah. Dekat sini dia hilang. Sebab sini 9. Sorry, sekejap. Sekejap. Oh, sorry. Proton dia 3. Proton 3. Okey, proton 3. Dia nak proton 3, nukleon 7. Proton 3, nukleon 7. Okey, proton 3, nukleon 7. Ni tengok kat buku teks awak. Ni saya ambil kat buku teks je. Okey, so proton 3. So tengoklah. 1, 2, 3. So 3 kat sini. Confirm lah lithium. So lithium. Okay, tengok nombor bawah dia ni. Nukleon dia adalah 7. Dia 6.94. Dia jadikan 7 saja. So, ini adalah lithium. Okay, ini adalah lithium. So, tadi ini adalah lithium. Okay, lithium 37. Okay, so sekarang ni. Berapa cas bagi proton? Okay, cas bagi proton tadi adalah berapa cas dia sekarang? Berapa cas proton? Berapa cas proton? Cas proton adalah 3. Saya tak tahulah apa benda saya nak buat dengan awak ni. Tak apalah, awak tak nak feedback, tak apalah. Okey, 3. Okey, cas elektron adalah 2. Kenapa 2? Okey, cas elektron, cas bagi 2 elektron. Okey, apa 2 elektron? Sebab okey, kat sini dia bebas 1 elektron. So dia ada 2 saja. Kenapa dia bebas? Sebab dia nak jadi ion positif. So, bila ion positif, dia kena derma 1 elektron. So, dia kena bebas. Dia asalnya ada 3. Kenapa ada 3? Sebab nombor proton mesti sama dengan nombor elektron.
Okay, dia mesti sama. Kalau sini 3, elektron pun mesti ada 3. Asalnya 1, 2, 3. Okay, lepas tu tapi sebab dia nak jadi ion positif, dia kena bebaskan elektron. So, dia kena jadikan ataupun buang 1 elektron. So, berapa cas elektron sekarang ni? Dia jadi 2 je lah. Sebab dia ada 2 saja elektron. Okey. Lepas tu, apa jadi jumlah cas sekarang? 3 tolak 2 dapatlah 1. Okey. So, sekarang ni bila dia derma, bila dia bebaskan 1 elektron tu, dia ada lebihan 1 cas. Okey, lebihan 1 cas. Jadi, menyebabkan dia jadi ion positif. Okey. Saya nak habis cepat lah. Awak tak nak feedback pun tak apalah. Saya dah penat dah nak bising-bising, nak marah-marah. Letih dah saya. Saya kesian dengan awak. Saya betul-betul kesian dengan awak. Saya boleh je. Oh, sebenarnya kalau nak ikutkan, lagi senang bagi kelas offline dibandingkan kelas online. Kelas online nak kena tunggu feedback awak. Tapi awak tak feedback. Tak apalah. Okey, so sekarang ni kita tengok pula. Okey, soalan dia anion. Okey, anion ni maknanya dia kena terima elektron. So, dia terima elektron. Okey, terima elektron. Okey, asalnya dia ada 7 proton. Okey, so bila ada 7 proton, dia mesti ada 7 elektron. Yang boleh bergerak elektron sahaja. Proton tak boleh bergerak. Elektron sahaja boleh derma, boleh terima, boleh buang semua tu. Okey, so sekarang ni dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7. Asalnya dia ada 7 elektron. Okey, asalnya dia ada 7 elektron. Okey, so sekarang ni dah nama dia adalah ion negatif ataupun anion. Dia mesti terima elektron. So, dia terima elektron. So, dia terima elektron kali ni dia terima 3 elektron. So, dia terima 3. Okey, so dia terima 3. Tadi 7 tambah 3 dia jadilah 10 elektron. Dia terima 3 ni tadi. Okey, dia terima 3. So, dia jadi 10 elektron. Cas proton masih sama 7. So, dia 10. 7 tolak 10 dapatlah 7 tolak 10 dapatlah negatif 3. Dia jadilah 3 tolak. Okey. So, dah dapat lebihan 3 cas negatif. Kenapa boleh kata cas negatif? Sebab tu dia terima elektron. Sebab perkataan terima elektron. Sebab tu dia jadi 3 cas negatif. Okey. So, bila dari 3 cas negatif, 3 cas tadi tu yang kita terima tadi ni, perkataan ni terima, apa jadi? Dia jadilah ion negatif. Okey? So, itu adalah tentang ion negatif, ion positif. Okey? So, sampai situ sahajalah kelas kita. Okey? Dah habis.